Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yanis Dinin bin Syahrul Nizam daripada kelas EE07. Hari ini saya akan membentangkan tentang hasil kajian saya dalam agama Kristian, iaitu tajuk besarnya bagaimana alam ini tercipta. Kita ke slide seterusnya. Okey. Pengenalan. Alam semesta yang luas yang mempunyai satu titik kehidupan menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam menciptakan alam ini. Alam semesta dalam pandangan ajaran Kristen tidaklah berlaku secara sendirinya, melainkan dengan ada satu kuasa yang maha agung, iaitu Tuhan. So, pada isi yang pertama, pandangan agama Kristian berkenaan dengan alam. Menurut pandangan Kristen Katolik, penciptaan alam berdasarkan Alkitab dimulai dengan nisbah 1:1 untuk menjelaskan bahawa Tuhan menciptakan alam ini. Selain itu, dalam kitab Kristen juga menceritakan tentang proses penciptaan alam ini yang dikatakan selama 6 hari dan berikut adalah perinciannya. Saya akan menerangkan tentang nisbah 1:1 yang bermaksud nisbah 1:1 itu bermaksud bumi ini diciptakan daripada unsur yang sama, iaitu bumi dan langit dan bumi yang dulunya adalah satu jisim yang bercantum. Namun disebabkan satu ledakan yang kuat, maka berpisahlah langit dan bumi. Itu yang dimaksudkan dengan nisbah 1:1. Okay, ini berikut adalah proses perincian proses penciptaan alam. Yang pertama, pada hari pertama diciptakan, Tuhan menciptakan bumi di mana bumi masih dalam keadaan tiada kehidupan atau kosong dan belum ada kehidupan di dalamnya. Ayat ini dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian 1, muka surat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Nombor 2, hari kedua Tuhan menciptakan langit dan juga alam masih dalam keadaan kosong dan belum ada perhiasan langit di dalamnya. Di sana Tuhan juga memisahkan air yang ada di bawah langit dan juga di atas langit. Kitab Kejadian 1 ayat 6 hingga 8. Hari ketiga Tuhan menciptakan hamparan daratan termasuk benua, pulau dan gunung ganang. Pada hari yang sama, tumbuh-tumbuhan dan laut diciptakan oleh Tuhan. Kitab Kejadian 1 ayat 9 hingga 13. Nombor 4, hari keempat hiasan langit diciptakan Tuhan, iaitu matahari, bulan dan bintang-bintang. Kitab Kejadian 1 ayat 14 hingga ayat ke-19. Ayat kelima, pada hari kelima Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat atau air maupun udara. Kitab Kejadian 1 ayat 20 hingga 23. Hari ke-6, manusia dijadikan Tuhan sebagai wakil Tuhan diciptanya, lelaki dan perempuan, untuk menetapkan dan beranak pinak di atas muka bumi dan mengusahakan segala apa yang ada di bumi. Kitab Kejadian 1 ayat 24 hingga ayat 31. Daripada proses penciptaan alam yang berkaitan dengan yang terdapat dalam kitab tersebut menunjukkan bahawa alam yang diciptakan menurut agama Kristian menunjukkan aturan-aturan yang telah pun ditetapkan oleh Tuhan dengan cantiknya. Dan ini membuktikan bahawa agama Kristian mempercayai bahawa Tuhan yang menciptakan alam semesta yang luas ini. Maka inilah bukti Tuhan menciptakan alam. Maka berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Itu adalah ayat daripada kitab Kejadian ayat ke-29. Bagi ajaran Kristian, kewujudan Tuhan itu ada dan kebanyakan penganutnya mempercayainya. Mereka menjadikan sumber kitab sebagai rujukan untuk memantapkan kepercayaan mereka melalui potongan ayat berkenaan penciptaan alam ini. Bahkan mereka menganggap sekerat ayat daripada kitab itu menunjukkan betapa buktinya yang maha kuasa dalam agama mereka yang menciptakan alam ini. Perbezaan agama Kristian dan Islam. Jika kita simpulkan, kalau dilihat secara kasar, perbezaan pendapat berkenaan dengan agama Kristian dan Islam dalam pandangan dalam pendapat bagaimana alam ini tercipta dilihat hampir sama.
Walau bagaimanapun terdapat perbezaan dari segi nama, cara penciptaan dan lain-lain. Cuma jalan cerita penciptaan dalam kedua agama ini dilihat hampir sama. Dalam agama Kristian, kitab Bible dan Injil atau Injil merupakan kitab yang dipesohkan oleh agama Kristian dahulu. Namun bahagian penciptaan alam boleh dikatakan sama sama kerana kurangnya kepesongan dalam bahagian tersebut. Namun dari segi penama fakta di dalam Bible telah ditukarkan mengikut mitologi setempat. Maka kesimpulannya, agama Kristian mengakui kewujudan Tuhan mencipta alam semesta yang terbentang luas ini. Semua kitab ajaran Kristian menceritakan tentang bagaimana alam ini tercipta dari sudut pandang berbeza. Mereka berpegang teguh dengan ajaran itu dan menjadikan keimanan mereka bertambah. So, daripada kesimpulan yang saya telah buat daripada hasil kajian ini, kita dapat melihat bahawa bukti yang dinyatakan dalam kitab Bible hampir mirip dengan kitab Al-Quran. Bahagian penciptaan alam dalam kitab Bible ini tidak dapat dipesongkan oleh umat manusia, oleh agama Kristian, kerana dalam penciptaan alam ini terdapat fakta-fakta yang mereka tidak boleh memesongkan. Kerana fakta ini berkenaan dengan aturan dan sains yang telah pun diceritakan oleh Tuhan. Maka untuk sebagai orang Islam, kita juga boleh mempercayai potongan-potongan ayat yang menceritakan tentang kejadian alam dalam kitab Bible ini. Tapi kita mestilah berbalik kepada agama kitab Al-Quran untuk mengelakkan daripada berlakunya kegoyahan iman di situ. Sekian daripada saya, Ahmad Danish Daniel, Nizam, yang membentangkan tajuk ini. Terima kasih.